Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini pastinya laporan yang akan menggembirakan anda semua. Seusai sahaja Anwar Ibrahim mencipta rekod di Amerika Syarikat, iaitu di New York, apabila beliau menjadi orang pertama yang membacakan khutbah di sebuah masjid di New York, yang mana Anwar adalah penyampai ataupun pembaca khutbah orang luar pertama di Amerika Syarikat di masjid tersebut. Akhirnya ini yang berlaku di hujung daripada kehebatan Datuk Seri Anwar Ibrahim menyampaikan khutbah tersebut, yang pastinya akan membuatkan ramai orang mungkin cemburu, mungkin tak sangka langsung, atau mungkin ramai juga yang gembira. Bagi mereka yang menyayangi Datuk Seri Anwar Ibrahim, pastilah mereka gembira. Pastilah mereka gembira. Dan yang seagama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, pasti juga gembira dengan insiden luar biasa ini. Berlaku selepas membaca khutbah Jumaat. Lepas baca khutbah Jumaat, Anwar akhirnya pimpin syahada seorang lelaki di New York. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkesempatan memimpin syahadah kepada seorang lelaki yang memeluk Islam selepas menunaikan solat dan menyampaikan khutbah Jumaat di Masjid Pusat Kebudayaan Islam New York tengah hari semalam. Ketika Perdana Menteri beredar sambil bersalaman dengan jemaah selepas menyampaikan sumbangan Al-Quran daripada kerajaan kepada masjid, pengacara majlis memaklumkan seorang lelaki yang dikenali sebagai Andrew Violence mahu memeluk Islam dan memintanya tampil. Seorang pengawal masjid kemudian dilihat menjemput Anwar sambil pengacara majlis mengumumkan Perdana Menteri akan menyempurnakan pengislaman lelaki berkenaan lapor berita harian. Menurut pegawai media dari pejabat Perdana Menteri, majlis itu adalah secara kebetulan dan tiada dalam atur cara rasmi. Sementara itu bernama melaporkan Anwar yang menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA ke-78 adalah pemimpin asing pertama diberi penghormatan menyampaikan khutbah di pusat itu, yang merupakan masjid pertama dibuka di Bandar Raya New York. Dalam khutbahnya yang disampaikan di hadapan lebih 800 jemaah, Anwar berkongsi pengalaman Malaysia dalam menguruskan masyarakat berbilang kaum dan agama. Kami sentiasa cuba menggalakkan persafahaman, toleransi dan keperluan untuk memahami budaya dan agama orang lain. Ia penting bagi kami untuk hidup rukun, damai dan harmoni, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada masa yang sama, Perdana Menteri berkata, umat Islam perlu mengukuhkan perpaduan sesama mereka serta memperoleh maklumat dan pengetahuan. Anwar turut mengambil kesempatan untuk menjelaskan konsep Malaysia Madani yang diperkenalkannya di Malaysia serta ancaman Islamofobia di seluruh dunia. Apabila kejadian membakar Al-Quran berlaku, Malaysia mencetak 1 juta naskah Al-Quran untuk diedarkan ke seluruh dunia. Malah, kami hantar 15,000 naskah ke Sweden supaya mereka dapat melihat dan memahami dan bukan bergaduh kerana jahil, katanya lagi. Imam pusat itu, Saad Jalloh, berkata, hari ini merupakan detik bersejarah bagi pusat itu menerima kehadiran Anwar dan rombongannya kerana menurutnya Anwar merupakan pemimpin pertama melawat masjid berkenaan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini isunya memang luar biasa hebat. Bekas Menteri Agama Muhyiddin akhirnya memperjelaskan isu anak dapat beasiswa MAIWP. Saudara-saudara sekalian, baru-baru ini tular di media sosial apabila ada dakwaan kononnya bekas Menteri Agama Muhyiddin didakwa memperoleh dapat beasiswa MAIWP.
Kalau itu benar, itu membuatkan netizen tertanya-tanya. Kenapa anak menteri dapat beasiswa? Kenapa anak orang yang berada boleh dapat beasiswa? Sedangkan orang yang tak berkemampuan masih tak dapat beasiswa, kata mereka. Namun, lihat dulu, ini penjelasan daripada bekas Menteri Agama Muhyiddin tentang isu anak beliau dapat beasiswa MAIWP tersebut. Isu anak kepada bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datu Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, yang memperoleh beasiswa pendidikan melalui Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAIWP, nampaknya masih belum reda lagi. Menerusi ucapan terbaru Dr. Zulkifli hari ini, beliau telah menjawab salah faham salah seorang pemilik media sosial apabila mempertikaikan perolehan beasiswa terbabit terhadap anak lelaki beliau, Abdul Syakur Zulkifli, ke luar negara. Pertikaian tersebut berlaku apabila ada pemilik media sosial yang mempersoalkan beasiswa penuh yang diperolehi itu adalah daripada pembayar zakat dan menyatakan bekas anak mufti wilayah persekutuan itu tidak layak untuk memperolehinya kerana kedudukannya. Ramai juga yang menyatakan tindakan Dr. Zulkifli yang menayangkan beberapa gambar dia bersama anaknya ketika di lapangan terbang ketika menghantar anaknya ke Jordan untuk belajar adalah tidak patut dan sengaja dibuat-buat. Kalau dia tidak lantik juru gambar dan meletakkan gambar di media sosialnya, tiada orang pun tahu anak dia dapat beasiswa penuh daripada pembayar zakat, jelas seorang wanita di Twitternya. Namun, Dr. Zulkifli tampil menjawab dakwaan tersebut dengan ucapan menjelaskan beliau tidak melantik mana-mana juru gambar untuk tujuan tersebut, kerana telah mempunyai pasukan medianya sendiri, kata beliau lagi. Saya tidak lantik juru foto, semata-mata untuk tujuan berkenan. Saya memang ada juru foto, ada tim media yang sentiasa ikut saya ke mana-mana. Saya jelaskan baik-baik di thread sebelum ini. Tapi nampaknya saudari masih tidak dapat terima beberapa salah faham saudari. Wajar untuk saya war-warkan di media sosial sebagai kempen kepada pembayar zakat, pusat zakat di samping menolak sangkaan yang mungkin keluar bila saya diam-diam dan diketahui kemudian hari ciapnya lagi. Terdahulu, Abdul Syakur yang merupakan pelajar cemerlang dalam sijil pelajaran Malaysia SPM dengan memperoleh 7 A+ dan 1 A bulat di Pondok Moden Al-Abakira MAIP MAIWP telah memperoleh beasiswa penuh untuk melanjutkan pelajarannya di University Jordan dalam bidang fiqh dan usul fiqh. Sebagai pengasas Pondok Moden Al-Abakira, Dr. Zulkifli turut berbangga dengan perkembangan para pelajar dan juga alumni-nya yang bertaburan di universiti awam dan luar negara. Saudara-saudara sekalian, itulah penjelasan daripada bekas Menteri Agama Muhyiddin tentang situasi dan juga isu panas berkaitan anak beliau yang telah mendapat beasiswa MAIWP. Apapun yang terjadi, kita ucapkan tahniah kepada anak beliau ini yang telah mendapat 7 A+. Kalau dia memang layak, memang layaklah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, sila tekan butang subscribe. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Apa kabar Anda semua? Bolehkah kita bersorak bersama-sama? Hore, 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 hore. Macam menonton bola sepak lah pula. Tapi tak apalah. Kita ingin menyanjung, kita ingin memuji Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, atas kehebatan beliau lantang bersuara di peringkat antarabangsa, lantang menyuarakan hak-hak
orang-orang di Asia Tenggara, khususnya Malaysia, dan yang lebih hebat lagi, membabitkan agama Islam itu sendiri. Kalau selama ini Anwar Ibrahim dilihat dengan sebelah mata, kononnya akan menyebabkan pemerintahan pentadbiran yang lebih liberal, itu semua kini hanya tinggal menjadi mainan politik semata-mata. Ini kerana Anwar Ibrahim telah membuktikan bahawa beliau ialah pemimpin agama Islam yang luar biasa, dihormati di persada antarabangsa, bukan sekadar di Malaysia seperti orang-orang yang lain, hanya hebat berkokok di kandang sendiri, berkokok di tanah Malaysia sendiri, tetapi antarabangsa tidak dapat melihat mereka, ditutup mata kerana tidak menghormati atau tidak dihormati sepenuhnya, berbanding Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mana benar-benar disanjung tinggi oleh antarabangsa. Manakan tidak, di Amerika Syarikat dalam persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA, Anwar Ibrahim telah pun dijemput berjumpa dengan pemimpin-pemimpin Islam seluruh dunia. Hebat kan? Itulah kehebatan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang orang kata liberal dan macam-macam, itu semua tidak berguna. Itu semua adalah kata-kata yang sengaja mahu memperkecil-kecilkan Anwar Ibrahim. Yang hairan, di Malaysia ada orang yang memperkecilkan Anwar Ibrahim, tapi di mata dunia begitu besarnya Anwar Ibrahim dihormati. Dan ini dibuktikan pula. Ini anda boleh share kepada ramai orang. Dibuktikan pula apabila Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita yang kita sayangi, Perdana Menteri yang ke-10 ini, 9 kali menerima tepukan gemuruh di PBB. 9 kali. Kalau sekali bolehlah, tak apalah kan. Itu biasa-biasa. 2 kali, biasa-biasa lagi. 3 kali ada hampir luar biasa. Kalau 4 kali, dahlah luar biasa. Kalau 5 kali, amat luar biasa. Kalau 6 kali, teramat luar biasa. Kalau 7 kali, luar biasa, magic. Kalau dah 8 kali, entahlah apa nak cakap lagi, itu dah sangat luar biasa. Kalau 9 kali, tak tahulah nak cakap apa lagi. 9 kali tak dapat tepukan gemuruh di luar negara, apalagi di PBB, itu bukan perkara yang mudah. Tepukan orang di PBB itu bukan perkara yang mudah anda dapat. Hanya orang-orang besar, hanya orang-orang yang luar biasa berucap yang akan dapat tepukan gemuruh itu di persidangan terbesar dunia tersebut. Dan saya fikir tidak mustahil satu hari nanti dalam masa terdekat ini Anwar Ibrahim boleh dinobatkan, diberikan hadiah Nobel keamanan. Siapa sangka, kan? Dan siapa boleh menafikannya? Mungkin satu hari nanti dia akan diberikan hadiah Nobel keamanan. Kita berdoa untuk itu supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh menerimanya. Semalam 9 kali Anwar Ibrahim terima tepukan gemuruh di PBB. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima tepukan gemuruh 9 kali semasa menyampaikan kenyataan negara. Anggota delegasi Malaysia yang turut sama menyertai beliau, Datuk Puan Zarkasi, mencatatkan bibit tersebut di dalam hantaran Facebooknya. Beliau mahu PBB committed menyelesaikan konflik antarabangsa hari ini, terutama bila beliau menyentuh konflik Rusia-Ukraine, Islamofobia dan A Better World for Tomorrow. Perdana Menteri ke-10 menyentuh berbagai isu penting termasuk Low Carbon and Renewable Energy Roadmap. Perdana Menteri ke-10 turut menjelaskan konsep kerajaan madani dan betapa pentingnya menghadapi cabaran rasisme bentuk baru. Wah, ini memang luar biasa. 9 kali dapat tepukan di peringkat antarabangsa. Perjumpaan besar seperti ini, yaitu di PBB, bukankah itu hebat? Tapi ada juga orang yang berucap dalam persidangan PBB, jangankan nak dapat tepukan gemuruh, nak cakap dalam bahasa Inggeris pun terkontang-kontang, tak tahulah boleh dapat tepukan atau tidak. Anda nilailah sendiri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pilihan raya
pelanggai tidak lama lagi akan dilaksanakan atau dibuat. Namun demikian, bukan itu yang mengejutkan kita. Menurut sumber, akan ada rombakan kabinet selesai atau seusai PRK pelanggai. Yang kita nak tahu ialah siapa menteri kabinet yang akan reshuffle, atau adakah menteri kabinet yang akan turut dipecat. Dengan kata petik dipecat kerana ditukar oleh orang lain. Kerana sebelum ini ramai juga yang cakap-cakap bahawa ada dalam kalangan menteri kabinet yang tidak perform sepenuhnya. Adakah Anwar Ibrahim sudah membaca dan menghidu perkara tersebut? Sebagai rakyat Malaysia, kita mahukan kabinet yang benar-benar berfungsi dan tidak ada seorang pun ahli kabinet yang tidak berfungsi, tidak perform secara penuh. Namun, kita menantikan perkara tersebut. Spekulasi rombakan kabinet akan dibuat oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bertiup kencang dan ia dijangka berlaku seusai pilihan raya kecil pelanggai pada 7 Oktober ini. Menurut satu laporan media yang memetik kata-kata pemimpin DAP yang enggan dinamakan, Anwar akan menilai prestasi calon gabungan Pakatan Harapan BN sebelum membuat rombakan kecil di dalam kabinet. Saudara-saudara sekalian, saya setuju kalau ada rombakan dibuat kerana mungkin ada keperluan bagi menguatkan lagi jentera pentadbiran kabinet Anwar Ibrahim supaya mana-mana yang tidak perform dapat digantikan dengan segera. Jangan ditunggu sehingga bertahun-tahun. Dan selain daripada itu, ia juga menjadi penanda aras kepada menteri-menteri yang lain, kabinet-kabinet yang lain, supaya lebih bekerja keras. Kerana mereka sedar, kalau mereka tidak perform, kalau mereka goyang kaki, kalau mereka hanya duduk-duduk dan tak membuat kerja dengan sepenuh hati, all out, maka mereka juga berpotensi untuk ditendang daripada kabinet tersebut. Tindakan ini sebenarnya satu tindakan yang amat bijak daripada Anwar Ibrahim, supaya ia memberikan isyarat jelas kepada semua menteri, ahli kabinet, KSU maupun ketua-ketua yang besar di mana-mana kementerian supaya mereka alert dengan isyarat bahawa kalau tak perform lebih baik tinggalkan jawatan tersebut. Itu isyarat yang mungkin ingin disampaikan jelas oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa pendapat anda semua? Adakah anda juga sependapat dengan saya untuk berfikir secara positif seperti itu? Menurut sumber ini, usaha rombakan ini tidak dapat dielakkan. Sementara itu, satu lagi laporan memetik sumber Jabatan Perdana Menteri berkata, rombakan akan termasuk penukaran ketua-ketua setiausaha di beberapa kementerian. Dengan selesainya pilihan raya negeri PRN di 6 negeri, kerajaan terus stabil berbanding propaganda dicanang Perikatan Nasional PN. Ini termasuk dukungan Sabah dan Sarawak terus kukuh. Perdana Menteri kini fokus kepada kerajaan untuk berfungsi melaksanakan dasar-dasar utama seperti RMK 12, Bajet 2024 pada Oktober, Polisi Tenaga dan Kos Sara Hidup. Oleh demikian, Anwar akan melakukan rombakan kabinet, KSU, anggota birokrasi, kaki tangan awam bahkan pejabat beliau sendiri, kata sumber tersebut. Sumber tersebut juga menambah rombakan dan akan dilakukan Anwar bagi memperkemaskan penambahbaikan dalam usaha komunikasi kerajaan. Misalnya, jentera bahan atau penerangan dilihat tertinggal berbanding Perikatan Nasional. Proses rombakan mesti disusunkan akan dilaksanakan dalam masa terdekat, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya nak minta pendapat anda semua. Apa pendapat kamu kalau rombakan ini dibuat dengan segera? Adakah anda juga berpendapat sama dengan saya supaya ianya menjadi lebih hebat, jentera lebih kuat dan kita akan menikmati kesan positif tersebut?
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Apa kabar semua? Anda pasti akan menyukai konten yang satu ini. Ini adalah tentang kemenangan besar yang kita tunggu-tunggu, penafian besar yang kita tunggu-tunggu, keputusan besar yang kita tunggu-tunggu daripada Anwar Ibrahim. Ini apabila seringkali Anwar Ibrahim dihina, dicaci, dimaki, bahkan dikaitkan dengan serangan yang paling jijik sekali, yaitu LGBT. Kali ini Anwar Ibrahim memberikan jawaban mutlak yang paling kita tunggu-tunggu. Bukan disampaikan sekadar di televisyen Malaysia, di media Malaysia, di media sosial Malaysia, bukan saja disampaikan dalam negara Malaysia, tetapi di antara bangsa, yaitu di Amerika Syarikat, bahkan melalui CNN. Jadi akhirnya orang yang cuba menghina, yang cuba mengeji, yang cuba mempertikai Anwar Ibrahim berkaitan dengan LGBT, lepas ini mereka pasti akan meroyan yang tak sudah. Kerana terbukti Anwar Ibrahim melalui temu bual dan wawancara di Amerika Serikat yang disiarkan di CNN, Anwar Ibrahim tidak mengiktiraf LGBT. Kalau lepas ini ada lagi yang kata-kata kononnya dia mengiktiraf atau melindungi dan sebagainya, itu satu tindakan fitnah dan satu pembohongan yang luar biasa dan bolehlah dianggap melakukan dosa yang besar. Kerana Anwar Ibrahim kata dia tidak mengiktiraf LGBT, namun dia katakan elak berikan gangguan terhadap mereka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa golongan LGBT tidak akan sama sekali diiktiraf di bumi Malaysia. Tahniah Anwar Ibrahim kerana memberikan keputusan muktamad sah daripada mulut beliau sendiri. Namun demikian, selain daripada beliau tidak mengiktiraf LGBT di bumi Malaysia, beliau tetap menghormati hak peribadi manusia itu sendiri. Apabila Anwar Ibrahim kata, elak ganggu terhadap mereka. Pada masa yang sama, kata Anwar Ibrahim, gangguan terhadap kumpulan ini perlu dielakkan sama sekali. Makna kata, kita tidak mengiktiraf, agama tidak mengiktiraf, bahkan kalau boleh kita nak mereka bertaubat dengan segera. Tetapi kalau itu ada, jangan diganggu, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Elakkan diganggu sama sekali. Undang-undang baik untuk Muslim dan bukan Muslim, termasuk Hindu dan Buddha, mempunyai konsensus tidak menerima ini di negara ini, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. LGBT, aksi mereka di tempat awam terbuka, tetapi apakah kita mengganggu mereka? Itu persoalan lain, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya tidak menyokong usaha mengganggu mereka. Isu jam switch, tiada dakwaan dibuat, tegas Anwar lagi. Beliau berkata demikian semasa diwawancara Kristen Amanpour di dalam rancangan Bual Bicara Amanpour yang disiarkan di CNN. Amanpour membangkitkan persoalan itu dalam konteks jam switch yang dirampas oleh Kementerian Dalam Negeri. Syarikat Jam Antarabangsa tersebut telah memfailkan semakan kehakiman untuk mencabar rampasan tersebut. Amanpour menyatakan kaki tangan syarikat tersebut diugut dengan hukuman penjara selama 3 tahun. Kata Anwar Ibrahim, saya tidak boleh mempertahankan kesemua tindakan pihak penguatkuasa. Adakah anda mahu melihat perubahan dalam tindakan penguatkuasaan? Tanya Amanpour. Kata Anwar Ibrahim, dia menjawab, tentu saya menghormati konsensus rakyat, tetapi ia tidak boleh dilihat sebagai gangguan, kata Anwar Ibrahim. Amanpour kemudian berhujah bahawa perbuatan liwat membawa hukuman penjara 20 tahun dan Anwar sewajarnya sensitif terhadap perkara tersebut, memandangkan beliau sendiri berdepan dan dipenjarakan di atas tuduhan tersebut. Anwar Ibrahim kata, ya, saya telah pun menyatakan kita perlu menyemak semula undang-undang, kata beliau. Ia tidak boleh disalahgunakan.
Dalam kes saya, ia digunakan untuk pendakwaan terpilih politik, kata Anwar Ibrahim. Akhirnya, kita perlu menghormati sentimen umum rakyat Malaysia. Adakah ini bermakna ada amalan tidak tanya, tidak jawab soal Aman Poh? Anwar Ibrahim jawab, kita memang perlu bertoleransi, tapi isu terhadap golongan LGBT ialah gangguan. Ia perlu dielakkan, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim lagi. Itulah dia jawapan yang cukup lantang, cukup berani dan cukup luar biasa daripada Anwar Ibrahim. Bijaknya Anwar Ibrahim menengani media bukan saja di Malaysia tetapi media antarabangsa. Siapa kata Anwar Ibrahim adalah pemimpin yang tidak hebat? Dia adalah pemimpin yang terbaik setakat yang ada sehingga kini di Malaysia. Lihat saja kepada pemimpin-pemimpin yang lain, perdana yang lain, belum ada ataupun kalau ada pun belum sehebat Anwar Ibrahim. Dan lebih mengecewakan ada Perdana Menteri yang jangan kata nak berhadapan dengan CNN, nak berdepan dengan media Malaysia pun tak berani. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih kerana akan bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini isu yang paling hangat dan paling menarik sekali sepanjang hari ini. Pertama sekali ialah apabila Anwar mengatakan reformasi tidak mati. Kerana seringkali kebelakangan ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim bahkan parti gabungan Pakatan Harapan diejek dan dicemu, khususnya oleh Khairi Jamaluddin juga, apabila beliau mengatakan bahawa reformasi kini berubah kepada reformati. Namun demikian, yang menghairankan analisis politik dan juga akar umbi Pakatan Harapan ialah mereka bertanya sejauh mana Khairi Jamaluddin memahami reformasi yang dibawa oleh Parti Pakatan Harapan. Kenapa tiba-tiba Khairi Jamaluddin bercakap tentang reformasi, kata mereka. Apa hak Khairi Jamaluddin untuk bercakap tentang reformasi, kata mereka lagi. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, hakikat bahawa ahli partinya sendiri bebas mempersoalkan dasar dan tindakan kerajaan adalah bukti jelas bahawa pentadbirannya tidak meninggalkan agenda reformasi yang dijanjikan selama ini. Beliau berkata demikian semasa menjawab soalan Christian Aman Poh dari CNN mengenai kritikan oleh ahli partinya sendiri, ahli Parlimen Pasir Gudang, Hassan Abdul Karim, yang mendakwa bahawa Anwar telah meninggalkan agenda reformasinya mengenai usaha membenteras rasuah. Lihatlah dari sudut positif, seorang ahli dari parti saya sendiri menyuarakan kritikan terhadap saya. Ia adalah proses yang sangat demokratik, kata Anwar Ibrahim lagi. Kritikannya mengenai isu itu, apa yang anda kira saya perlu lakukan? Adakah saya kemudian mengarahkan sahaja peguam negara supaya mengubah keputusannya? Kata Anwar Ibrahim. Ini menunjukkan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak sama sekali mencampuri urusan mahkamah maupun peguam negara. Kalau Anwar Ibrahim melakukan itu, pastilah mungkin perubahan keputusan mahkamah berubah. Tetapi apabila tidak ada perubahan, makna kata Anwar Ibrahim memang telah pun melakukan reformasi seperti yang telah dinyatakannya sebelum ini. Wawancara dengan Aman Poh yang berlangsung di New York disiarkan oleh CNN pada pukul 1 pagi waktu tempatan. Terdahulu, Anwar yang berada di New York sejak Khamis telah menyampaikan ucapan di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA ke-78 buat kali pertama sebagai Perdana Menteri pada Jumaat. Perdana Menteri juga ditanya mengenai kes mahkamah yang melibatkan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknor yang didakwa kerana membuat kenyataan berbau hasutan terhadap Sultan Selangor, dan Aman Poh turut mempersoalkan sama ada ia sekali lagi bertentangan dengan agenda reformasi yang dijanjikan.
Sistem raja ada tata caranya, kata Anwar Ibrahim. Saya rasa ada keperluan untuk melindungi institusi itu. Itulah yang rakyat putuskan sejak negara memperoleh kemerdekaan. Itulah sistem yang kami warisi, kata Anwar Ibrahim. Apabila seseorang itu disifatkan menghina raja dan pertuduhan itu diputuskan oleh peguam negara, saya maksudkan ada undang-undangnya, sehingga kita dapat pindah undang-undang itu tetap ada, kata Anwar Ibrahim. Anwar berkata, walaupun beliau sendiri dihina setiap hari, tiada sesiapa yang didakwa dengan pertuduhan menghina. Namun apabila Anda sentuh mengenai raja-raja, sultan, kami ada undang-undang mengenainya, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya tidak boleh dikritik kerana tindakan pendakwaan itu. Ia keputusan mereka, iaitu pendakwa, terutama apabila menyentuh mengenai raja-raja. Jika isunya ialah kritikan terhadap Perdana Menteri dan Perdana Menteri mengambil tindakan, maka ia adalah sah. Kritikan Anda adalah sah. Jika tidak, kita perlu menerimanya, kata beliau lagi. Anwar berkata, setakat ini tiada siapa yang didakwa kerana mengkritik Perdana Menteri atau kerajaan. Mengenai tindakan kerajaan yang melarang penerbitan yang berkaitan dengan lesbian, gay, biseksual, transgender, bahkan queer dan sebagainya, iaitu LGBTQ+, seperti isu rampasan jam tangan Swatch oleh Kementerian Dalam Negeri baru-baru ini, Anwar berkata konsensus ramai mesti dihormati. Saya tidak akan mempertahankan tindakan itu, tetapi ia undang-undang, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Orang Islam, begitu juga orang bukan Islam, sama ada Kristian atau Hindu atau Buddha, ada kata sepakat dalam negara mengenainya. Mereka tidak menerima ini, iaitu LGBTQ. Tetapi adakah kita kemudiannya ganggu mereka, kata Anwar Ibrahim. Itu perkara lain. Saya tidak bersetuju sekiranya ada antara mereka yang diganggu tanpa tambah Anwar Ibrahim lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.